Assalamualaikum semua. InsyaAllah hari ini kita akan belajar pendidikan Islam tahun 5 bertajuk Syirik Merosakkan Akidah. Sebelum itu, mari perbaharui ikrar 2 kalimah syahadah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jom baca doa belajar bersama adik Ansyah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa ishur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin, amin ya rabbal alamin. Lihat dan perhatikan gambar-gambar ini. Apa yang kamu dapati? Ya, semuanya menyentuh tentang syirik. Objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah: pertama, murid dapat menyatakan maksud syirik dengan betul. Kedua, murid dapat menyebut hukum syirik berdasarkan dalil naqli dengan betul. Ketiga, murid dapat menjelaskan jenis-jenis syirik dan perbuatan yang boleh menyebabkan syirik dengan betul. Ustazah, apa maksud syirik? Syirik bermaksud perbuatan menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Syirik boleh berlaku sama ada dengan iktikad, perkataan dan perbuatan. Hukum syirik ialah haram. Ia dikategorikan sebagai dosa yang paling besar. Ini berdasarkan dalil naqli. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون صدق الله العظيم. Bermaksud, maka janganlah kamu mengadakan sembahan-sembahan lain bagi Allah sedangkan kamu semua mengetahui. Surah Al-Baqarah ayat 22. Syirik terbahagi kepada dua, iaitu syirik jali dan syirik khafi. Pertama, syirik jali bermaksud mempercayai atau mengaku wujudnya Tuhan lain selain Allah Subhanahu wa Ta'ala atau menyembah selain Allah yang Esa. Syirik jali juga dikenali sebagai syirik besar. Contoh syirik jali: menyembah berhala, menyembah matahari, menyembah bulan, meminta doa selain dari Allah dan meminta pertolongan dari kubur. Kesan syirik jali sangat memudaratkan. Pertama, membatalkan akidah. Kedua, berdosa besar. Ketiga, dijanjikan azab yang pedih. Dan keempat, pelakunya kekal dalam api neraka. Ini berdasarkan firman Allah di dalam surah An-Nisa ayat 48. Cara menjauhi syirik jali: yang pertama, mendalami ilmu tentang Islam. Kedua, istiqamah beribadah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketiga, mentaati perintah Allah dan Rasul. Jenis syirik yang kedua ialah syirik khafi. Syirik khafi itu apa pula, Ustazah? Syirik khafi ialah apabila tidak meletakkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai yang mutlak dalam niat ketika beribadah atau melakukan sesuatu perkara. Syirik khafi dikenali sebagai syirik kecil. Contoh syirik khafi ialah sifat riak, iaitu melakukan sesuatu ibadah bukan semata-mata kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat riak juga apabila seseorang melakukan ibadah kerana mahukan pujian atau tempat dalam masyarakat. Kesan syirik khafi sangat merugikan. Pertama, menghapuskan pahala amalan. Kedua, mendapat dosa dan kemurkaan Allah. Dan ketiga, hidup tidak tenang. Cara menjauhi syirik khafi: pertama, melatih diri supaya ikhlas. Kedua, menyembunyikan amalan kebajikan. Dan ketiga, menghindari perasaan hebat dengan amalan yang dilakukan. Kesimpulannya, apa yang telah kita pelajari? Pertama, maksud syirik. Kedua, hukum dan dalil naqli. Ketiga, jenis-jenis syirik. Kita juga telah mengetahui kesan-kesan syirik dan cara menjauhinya. Jom uji kefahaman.
1. Apa maksud syirik? Ya, betul. B. Perbuatan menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Soalan 2. Hukum syirik ialah? Betul. C. Haram. Soalan 3. Syirik ada berapa jenis? B. 2 jenis. Soalan 4. Syirik jali juga dikenali sebagai? Betul. B. Syirik besar. Soalan 5. Contoh syirik jali ialah? D. Semua di atas. Okey, dah tahu dan faham, mesti ingat tahu. Rumusan pembelajaran. Kita hendaklah mengukuhkan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan ilmu dan amal serta menjauhi syirik yang boleh merosakkan akidah. Mari amalkan doa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu agar tidak menyekutukanmu, sedang aku mengetahuinya dan aku memohon keampunanmu terhadap apa yang tidak aku ketahui. Amin, Ya Rabbal Alamin. Sebelum berpisah, Ustazah tinggalkan soalan kebat ini untuk kamu fikirkan. Rakan kamu yang bukan beragama Islam mengajak kamu ke rumah ibadah mereka. Apakah yang akan kamu lakukan? Berikan alasan. Alhamdulillah, selesai pelajaran kita hari ini. Terima kasih. Jaga diri semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.